wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabal khair, selamat pagi sedaya pendengar yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Saling musim, saling pria, saling ketika sana itu orang panggil hijrah, orang panggil content plan ataupun cara ubah-ubah tak ada kira apa saja dia ada ubah dia. Seperti mana apa ni, muda dia akan tua, dan lain-lain lagi. Lepas tu sedang mengajar rahmati sekalian. Hari ni kita nak cuek berkenaan dengan dan diruangi hak jendela agama pagi-pagi ni. Alhamdulillah. Kita nak mari bersakut paut dengan apa ni, sepotong pertunjuk daripada hadis Nabi, ialah sebagaimana yang makan daripada hasil pekerjaan sendiri adalah terlebih baik. Sudah pengajar rahmati sekalian. Mana makan, ialah makan ni ataupun cari kita nak duduk hari-hari saat itu tak lain tak bukan, ialah makan ni yang kita cari kaca tupuh peluh dengan sendiri, itu terlebih afdal, terlebih molek. Kena dah. Iaitu ni jangan kata berapa ayah mak sendiri, cari ilmu dengan sendiri juga. Tak ada bergaduh dengan orang tua, tak ada bergaduh apa. Kita besar panjang, kita fikir ambil sendiri. Kerja boleh, mengaji boleh, dengan sendiri juga. Lepas tu duit piti hak boleh pun dengan tepuh pula sendiri. Sekut sama. Baik pada boleh juta-juta dengan dengan tidak bekerja. Dengan tidak bekerja dan tidak usaha dengan sendiri. Tidak. Anil Miqdad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatah hadis. Qala ma akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakulu min amalin yadihi. Wa inna an-nabiy Allah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Hadis ni riwayat oleh Bukhari. Hadis sahih. Sedang mengaji rahmati sekalian. Hadis ni hadis sahih. Daripada Miqdad, daripada Nabi bersabda, tiada makan oleh seseorang akan makan ni yang terlebih baik daripada memakan daripada hasil pekerjaan sendiri. Tu dah. Kena ambil faham molek tu. Kadang-kadang dia mau bergaduh sangat, kok tu, kok ni. Berbagai-bagai. Buat cacat cara hidup kita di dalam dunia ni, berbagai-bagai. Pendak kata nanti waluruh lah. Kecek mudah-mudah kata. Nanti tunggu waluruh. Nanti dia mau beri, dia mau bagi. Apa kok tu kau ni. Nanti saka orang tua. Nanti bagai-bagai. Lalu tu hadis ni hadis sahih. Daripada Miqdad, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada makan oleh seorang akan makan ni yang terlebih baik dan mulia daripada memakankan daripada hasil pekerjaan sendiri. Dan bahasanya Nabi Daud AS ia memakan daripada pekerjaan tangannya. Buat sendiri. Pertunjuk hadis ni, satunya Islam digalakkan seseorang itu bekerja, berusaha untuk mendapat sara hidupnya dengan usaha tenaga sendiri. Itu dah. Hak ni kita susuluh tengok. Kalau peminat-peminat kita saat itu, dia mula buka panggung mari, dia lalu saat itu. Apabila dewasa mari, akhir balik,
Percek dengan dua ibu bapa. Bukan percek tak, pergi cari kerja sendiri. Tidak. Cari kerja dan cari hasil sendiri. Tak gaduh dengan ibu bapa dah. Mengaji bela-bela, kerja bela-bela. Ini tak lebih penting, tak lebih molek sekali. Mengapa? Kita makan dengan tupuh penuh sendiri dan belanja duit dengan hasil kita cari sendiri, itu yang terlebih baik. Iaitu tidak duduk mengharap-harapkan daripada kasihan belah ataupun pertolongan orang semata-mata. Duk harap ke orang semata. Kerana tak ngaji, tak ada piawi duit. Kerana tak itu, bagai-bagai lah. Dia sebut, nanti tunggu-tunggu orang nak beri pertolongan daripada orang. Dan tu, sedangkan tenaga sendiri ada mempunyai kekuatan dan kebolehannya. Dia cukup lekat. Kadang-kadang kalau dia ada ilmu, ada cukup lekat, habis penyata, kadang dia di rumah nanti waduh. Tak kena lagu tu. Padut nanti kerja mana cari kita. Kita buat yang sambil lalu apa kerja. Belana yang mak dia tengok contoh teladan. Ngaji cuk penyatri dah. Lagi periksa masuk kerja bela-bela. Tak berjaya, tak apa. Duduk sekali dengan ibu dia. Ibu dia jual roti. Dan anak dia saat itu jual salapau. Salapau panah-panah. Kalau kita rajin nak buat kerja saat itu. Boleh tahan nak buat kerja. Mujur tak mujur kerja kita duk buat hari-hari saat itu, ialah jadi berkat. Banyak contoh teladan. Lepas tu ada di kedai kanan sana anak dia. Tengah duk mengaji lagi. Ngaji dah. Mak jual nasi dagang, nasi kabu, nasi pulut cukup lekat dengan teh. Dia mai jual apa ni? Menu jamelon ni dah. Ambil roti bakar, roti pang tu ambil bakar telur bakar. 20 kut sepinggir, 20 kut sepinggir. Nampak najah, nampak berjaya. Tu dah. Pecah radio demo apa batuk ni semua hidung sikit je mak ni. Makan ubat dah. Dia masa dia berjumpa dengan air saat itu. Dia ko gulawe dia. Iaitu kita makan Nabi Daud AS dia makan daripada pekerjaan tangan sendiri. Dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10. Maka apabila telah selesai sembahyang Jumaat, ini Tuhan suruh, Tuhan royak, Tuhan mengajar, mengajar manusia kita. Maka hendaklah kamu bertibar-tibar di bumi Allah SWT. Pakat pergi. Sudah saat ni pakat pergi cari makan. Bertibar-tibar di bumi dan carilah kurniaan Allah, iaitu mencari rezeki. Tuhan wisyak belakang dah tak situ berkakah. Kita pergi sendiri, kita pergi cari. Nak buat gapo saat itu. Seperti mana nak naiknya, ambilnya muda saat ni kuku berjabir. Lepas tu jual. Jabirnya muda sudah buku siap dah. Tu dia. Ada setengah-setengah tu nantinya duguh mari. Baru nak pakannya. Tak. Dia suluh tengok habis. Sehingga kapan nyo tua saat itu dia tebal dia ambil umuk. Umuknya. Mari jual, buat kangsum, buat gapo. Berbagai-bagai. Batannya, siring-siring, mari bergaji, mari apa. Buat jadi. Kasar jatuh ke, buat umuh boleh. Batannya, berbagai-bagai. Ni semua saat itu,
Tuhan beri otak dan akal fikiran kita boleh bekerja. Ambil Tuhan buat siap dah mari. Tuhan kurnia ke apa ni rezeki di atas muka bumi ni, kita cari ambil sendiri. Dan bekerja mencari nafkah. Dan sebutlah, ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya. Kita mengingati Allah sebanyak-banyak. Buat kerja serta buat amal serta buat kerja. Jangan tinggal mana-mana so. Itu dah. Dengan syukur atas hidayah petunjuk Allah kepada kamu daripada kebaikan akhirat dengan menunaikan fardu Jumaat. Dan yang lain-lain lagi. Dan kebaikan dunia dengan menjalankan usaha bekerja, menego dan lain-lain pekerjaan itu. Menego kecil, menego besar. Menego, mana kata menego dia besar sikit, kakah banyak sikit. Ataupun jadi tok peraih jual beli ni, kakah tak ada banyak mana. Bobo penuh coleh tu ya. Itu dah. Kalau menego ni, kereta kabak sutai ni penuh. Tak berabung. Jual dah cukup dengan kain baju, dengan selipan, dengan bedok, dengan apa cukup dekat. Berbagai-bagai. Gitu nak. Waktu masing-masing. Jadi kerja. Iaitu sedang mengajar mati sekalian. Kita kena usaha bekerja. Menego dan lain-lain pekerjaan. Itu dan mengingati Allah dengan berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahlil. Gapo pula dah ya mak ni. Tu dah. Berzikir. Zikir sebut nama Allah. Bertasbih subhanallah subhanallah. Bertakbir Allahu akbar Allahu akbar. Nama dia kata bertakbir ayah mak royak suruh bertakbir. Mana kata takbir san itu ialah sebut nama Allah. Allahu akbar Allahu akbar, tu takbir. Tasbih pun tu juga. Nama ayah mak kata bertasbih. Nama pun selalu betul tak benar. Buat tasbih ada amal tu. Tak kena. Tasbih tu mana kata ialah kalimah dia subhanallah subhanallah. Tu tasbih. Buat tahlil. Tahlil tu mengatik la ilaha illallah. Tu tahlil. Ini goyak pen dengan bahasa Arab kata tahlil ialah kata kalimah la ilaha illallah. Tu mengatik orang panggil. Dan lagi pula beristighfar dan muraqabah orang panggil. Melihat-lihat dan mengingat-ingat akan Allah hingga pekerjaan kamu, harta-harta kamu yang kamu kasih dan cintainya itu tidak dapat melalaikan kamu. Hanya kamu jadikan faedah bagi kebaikan kamu dunia dan akhirat. Kita boleh harta dah, kita belanja dunia dan akhirat. Boleh jadi manfaat dunia dan akhirat. La'allakum tuflihun. Supaya kamu mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Dan lagi pula Allah Subhanahu wa taala memberi amaran supaya seorang itu sentiasa mengingati Allah dan tidak dilalaikan oleh harta benda. Tuhan beri peringatan. Tuhan jaga dah. Tuhan beri Tuhan royak dan Tuhan beri nasihat berkenaan dengan jangan kena sentiasa mengingati Allah. Kita jangan lupa Allah. Dan tidak dilalaikan oleh hartanya. Semaya beg apa tak putus dengan kerana sibuk dengan cari harta. Cari harta lagi. Sampai pergi semaya. 5 waktu. Jumaat semaya. Tak boleh dia cari. Tak ada weh. Tak boleh buat sebut lagu tu. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran supaya seorang itu sentiasa mengingati Allah dan tidak dilalaikan oleh harta.
dan anak pinak, dan pekerjaan daripada beramal ibadat dan taat padanya pada Allah. Nah, kerana tak sewi perkara ini main ganggu dalam amalan kita. Dia faham molek tu. Nah. Hak ni dia berjumpa hari-hari dah, tak ada kira banyak dah. Berjumpa hari-hari. Kadang kalau dia sibuk dengan cucu apa tu kat ni ayah mak sendiri ni, tengah tak ada cucu boleh juga baca-baca Quran. Dia ada cucu ni tak ada semati nak baca Quran, kena baca malam. Pas malam mana nak tidur lagi. Deh. Lalu duk buat semua tu pagi sejuk, tengah hari sejuk. Lepas tu lepas zuhur pada tu sejuk. Kadang-kadang telajak rajin 3 juz sehari. Kadang-kadang sampai 5 juz sehari pun siapa. Tu dah. Tapi buat istiqamah sokmo tu alam mana. Nah. Lepas tu dalam ganggu-gangguan saat ni tu nah. Kadang kalau tu. Kita kena usaha deh. Usaha jaga galik dengan harta benar dan cari harta. Buat kerja suku semai. Deh. Tengok-tengok amalan-amalan. Deh. Semaya puasa. Duk gaduh dengan kerja. Dan lagi duk gaduh sibuk dengan anak pinak. Anak ramai. Dan pekerjaan-pekerjaan daripada beramal ibadat dan taat kepada Allah SWT. Jangan buat tukar takir gitu deh. Kerana buat amal serta buat kerja. Hak ni hak comel. Kalau buat kerja serta buat amal, dia paling sikit. Buat kerja dulu amalan sayuk-sayuk tu. Dia tak ada perkara mana. Jadi mana kata kerja nombor 1, ambil tok nombor 1. Lepas tu amalan tok nombor 2. Hak tu tak kena. Kena amalan tok nombor 1. Kita nak boleh berkat boleh pun dengan amalan. Faham boleh? Deh. Bukan nak oyak kau tu kau ni tak. Sampai pia kita semaya kita puasa. Lepas tu pergi kerja. Dan nak pergi kerja pun dengan doa-doa. Kita pakai doa. Jangan setan mai tipu helah kita. Duk galik dengan pekerjaan, dengan jual beli laku. Dah. Hingga terlupa semaya-semaya. Dan Allah firman lagi. Berkenaan dengan makan daripada hasil pekerjaan sendiri adalah terlebih baik. Dia dah. Banyak dah mau tulis sendiri belakang ni pak kita ni. Duk telefon mari pun sepatu juga. Dan duk live mari pun dia makan tu juga. Jadi mana kata hak demo saat ni tu dah pakak bekerja dengan sendiri hak tu comel sekali. Hak tu comel sekali. Iaitu satu firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ni dengan dalil belakang ni. Ayah mak tak ada oyak mumah deh. Dengan dalil Quran dan hadis. Kenaan dengan tiap-tiap segi, tiap-tiap ilmu sana itu, kita nak tinggal Quran dan hadis tak boleh sama sekali. Ni kerana hak ni hak sebenar. Dan hukum hakam hak sebenar. Tu dia. Dan perjanjian hak sebenar, janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Dan contoh teladan yang baik daripada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contoh yang lain yang lebih hebat iaitu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi pula ayat ni dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak pinak kamu tu dapat melalaikan kamu daripada mengingati Allah SWT. Dan bagi siapa perbuatan demikian, yakni tidak mengingati Allah, lalai dengan harta dan anak pinak dan pekerjaan, maka mereka itulah orang yang paling rugi sekali. Ni kecek lemah lembut lagi ni. Tu heavy lemah lembut. Mana kata orang buat apa ni, duk galik dengan harta benda dan galik dengan anak pinak dan kerjaan sana itu lalai. Sehingga galik dengan
amalan ibadat kepada Allah SWT, Tuhan kata orang yang paling rugi. Beralah Allah beri nasihat pada kita peringatan tu. Dan lagi pula, orang-orang yang tidak dapat dilalaikan oleh pekerjaan perniagaan mereka dan pekerjaan-pekerjaan lain itu dipuji oleh Allah SWT. Dia puji. Hak demo tak ada galik dengan Allah saat itu, duk bersabit dengan pekerjaan, bersabit dengan harta benda, bersabit dengan anak pinak dan lain-lain lagi. Dia buat bersabit kau tu, bersabit kau ni, hingga galik. Lucu daripada amalan-amalan mengingati Allah SWT. Dan lagi pula, satu ayat lagi. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubi wal absar. Dalam surah Nur ayat ke-37. Sudah pengajar dah mati sekalian. Dalam surah Nur ayat ke-37. Artinya beberapa laki-laki, iaitu berapa laki-laki yang beriman dan bertakwa dan sentiasa bersemaya berjemaah di masjid tidak dapat dilalaikan mereka oleh perniagaan, jual beli dan pekerjaan lain lagi daripada mengingati Allah SWT dan daripada mendirikan semaya dan mengeluarkan zakat, ialah kerana mereka takut akan hari kiamat yang berbalik-balik hati dan pandang-pandangan yang sangat dahsyat azab seksa Allah SWT. Itu dia. Tak kena hurai banyak dah ni Pehel dah. Pehel kata kalau demo duk galik-galik dengan jual beli, duk galik dengan kerja lain, jual air batu, jual apa barang rocek, jual segala jual beli sana itu mana duk galik. Pekerjaan lain daripada mengingati Allah SWT dan daripada mendirikan semaya, keluar zakat, apa kau tu kau ni dan lain-lain lagi. Itulah nak tanda kata mereka itu takut akan hari kiamat. Yang berbalik hatinya pada pendengar yang sangat dahsyat azab seksanya. Itu dah. Lalu tu saya dengan hormati sekalian, Nabi SAW tidak berkenan meminta-minta sebenarnya. Dia ada satu hadis Rawah Bukhari. Maksudnya sesungguhnya mengambil seorang kamu seutah tali, kemudian ia pergi ke bukit, membawa balik seberkah kayu api, pergi menjualkannya, maka Allah meliharakan dengan sebab itu air mukanya. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang ramai yang belum tentu lagi, sama ada mereka memberikan kepadanya ataupun tidak. Jadi mana kata Nabi kasih kepada orang yang ada seorang itu ambil seutah tali, selika tali lah, seutah tali, selika tali itu sakut di bahu serta nak bawa kapok gepo tu kau ni. Kemudian ia pergi ke bukit, membawa baliknya seberkah kayu api. Berkah siap kayu api, pikul kelik mari. Pergi jual kayu api. Orang ni molek, maka Allah peliharakan dengan sebab sebab itu air mukanya itu lebih baik baginya daripada meminta kepada orang ramai. Usaha pergi cari kayu api dan jual. Lebih baik pada nak tunggu cokoh duk minta sedekah dengan demo. Ni hadis Nabi. Rawah Bukhari hadis ni. Dan Nabi SAW menyatakan sebaik-baiknya seorang itu berusaha, bekerja dengan tenaga sendiri untuk sara hidupnya,
Itu Nabi Daud AS bekerja dengan tenaganya sendiri. Membuat baju besi. Membuat baju besi dan menjualkan daripada hasil jualannya itu dijadikan 1/3 untuk dirinya. Nabi Daud dia menego dia jadi tukar baju, buat baju besi. Lepas tu boleh hasil lain ni dia bagi 3 bahagian. Ni perhati tengok ni Nabi-Nabi dia bercara lagu ni tak ada bergaduh nak kekaya dah. Nak buat turut hukum. Orang panggil buat apa-apa turut hukum hakam Allah SWT. Jangan turut nafsu. Turut nafsu lah no. Kita kerja suku semedah. Nak bagi apa demo. Tu dia. Hak ni ya tak boleh satu kewajipan kita kena apa ni boleh hasil ledah kita kena syukur kepada Allah SWT. Kena keluar zakat kalau selajak banyak. Ataupun kita kena sedekah ke demo. Tidak tolong batu demo. Kita boleh kita sorek. Kita boleh hasil ledah hari itu kita bagi kepada saudara kita. Tolong-menolong batu-batu orang yang susah. Itu lebih baik lagi. Nabi Daud AS bekerja dengan tenaga sendiri. Membuat baju besi dan menjualnya. Daripada hasil jualannya itu dijadikan 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk ibunya dan 1/3 lagi untuk disedekahkannya menjadi kebajikan dan pertolongan orang miskin. Nabi Muhammad SAW bekerja mengembala kambing. Nabi kita sendiri ni jadi gembala kambing. Ni kita ni boleh jadi tok menai tok nabai jadi nayuk obota tak obota. Nabi perak kambing ya, nega dulu. Tu dah. Bukan nak hina dak, nak wayak kata Nabi tu buat kerja dengan tupa perlu sendiri. Yang dia kemudian bekerja mengembala kambing dan berniaga memakai modal Siti Khadijah. Dia pakai modal Siti Khadijah, iaitu isteri Nabi. Sebelum menjadi isteri lagi sana itu, Khadijah dia orang kaya, orang sedagar. Dia tolong Nabi. Ambil modal daripada Khadijah sana itu menego kambing. Menego kibah lah dia dulu itu. Kambing kibah. Seorang saudagar, Khadijah ni seorang saudagar yang terkenal, yang kemudian menjadi isterinya. Kemudian jadi isteri Nabi Khadijah ni. Yang pertama. Isteri Nabi yang pertama ialah Khadijah. Yang berkongsi hidup dengannya sampai habis hayatnya. Isterinya itu Nabi Nuh AS kerja sebagai tukar kayu. Nak wayak kata Nabi-Nabi itu tak ada riba tangan. Pakat buat kerja belakang. Nabi itu buat kerja. Tiap-tiap Nabi buat kerja sendiri belakang. Termasuk dalam maudhu' kita hari ini, pelajaran kita, maka daripada hasil pekerjaan sendiri adalah terlebih baik daripada kita duk tunggu nanti minta demo. Kalau tunggu minta demo tak tentu lagi nak boleh tak boleh. Kalau kita kerja sendiri kita tahu kita boleh selalu dah. Sikit banyak pun boleh. Rajin buat banyak boleh banyak. Rajin buat sikit boleh sikit. Begitulah. Kita kena berdiri di atas kaki sendiri. Sebagai contoh teladan daripada Nabi-Nabi dulu. Firman Nabi Muhammad dia menego tu dengan orang kaya, iaitu Khadijah. Khadijah pun beri modal Nabi buat menego. Akhir-akhir menjadi isteri Nabi. Tidak. Nabi duduk tak ada payah kali. Ni dak ni kita ni cari bini tak tahu. 10 tahun tak bertemu lagi. Duk cari nak kanak kita. Tak ada cari dengan kanak apa ni, kanak agama dak. Agama dia suruh syarat-syarat sikit sangat ya. Kita nyubuh syarat banyak. Nak hak kaya, nak senang selalu. Nak hak jangok, comel, Nak hak anak tak ada banyak, boleh harta banyak. Kalau harta banyak, anak banyak, bagi nak boleh pokok sorang, nyok pilih bila lagi habis. Lepas tu pergi 10 tahun duk cari bini tak tamu tak boleh beli. Tak boleh menikah. Tengok Nabi senang-senang tak ada gaduh pun. Gitu payah Khadijah. Tu payah ambil modal Khadijah menego kambing.
kolabor kerja puas hati. Akhir-akhir jadi suami kerja. Nikah dengan kerja. Tidak. Tuk selaga tu saya siapa mati. Duk dengan kerja. Dan begitu juga Nabi Nuh AS bekerja sebagai tukar kayu. Nabi Nuh yang tukar kayu. Buat apa tahu tak? Tukar ialah orang yang mula-mula menjadi tukar. Nabi Nuh membuat perahu. Nabi Nuh membuat perahu. Nabi Idris AS menjadi tukar jahit. Nabi Idris jahit baju. Nabi Adam AS bekerja apa? Menjadi petani. Tanah, cocok tanah, buat kebun. Tanah diri, tanah dokang, tanah apa. Tu ada sendiri. Pak kita ni duk ribuan tangan nanti buah luruh. Tak sip kerja apa. Nak bui demo. Terah demo, ikut demo lah nak bui tak sip bui. Hak ni ya tak jadi. Kerana Nabi-Nabi dulu itu pakat bekerja belakang weh. Ada tanggungjawab belakang kerja bercocok tanah. Tu ada. Tanah sayur-sayur, tanah pokok kayu. Dan Nabi Ibrahim AS berniaga menjual kain. Nabi Ibrahim jual kain weh. Bergalah kain geduk jual rata riti. Galak ke bekerja untuk sara hidup dengan tenaga sendiri itu tersebut di dalam ayat. Dalam surah Al-Kausar, artinya, maka sembahyanglah kerana syukurkan nikmat Tuhanmu yang dikurniakan kepadamu dan berkorbanlah. Sebeda Nabi SAW, azamu dhahayakum fa innaha matayakum. Artinya, perbesarkanlah korban kamu kerana adalah ia pada hari kiamat nanti menjadi kenaikan kamu, jadi kenderaan kamu. Jadi tidak. Kita boleh tupai dia di akhirat tu. Lemu saat itu, kita gerbel saat itu, kita boleh tupai di akhirat sebagai jadi kenderaan kita. Kenaikan kita di akhirat tu. Cara-caranya satu. Binatang yang boleh dikorbankan itu ialah unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, dan pula kibah. Dan tiada sah korbankan binatang yang lain daripada binatang-binatang tersebut itu. Pada kaum muktamad. Kaum muktamad sana itu mengikut ahli sunnah dan wal jamaah. Dan kaum muktamad semua kaum sana itu setelah pakat setuju belaka. Setelah pakat setuju belaka dah. Dan tiada sah korban binatang yang lain daripada binatang-binatang tersebut itu. Pada kaum muktamad. Disyaratkan binatang yang hendak dikorban itu. Hendaklah siapa umur. Hendaklah siapa umur. Daripada unta umur berapa tahun. Dan lembu kubah umur berapa tahun. Dan kambing biri-biri saat ni dan kibah umur berapa tahun. Dia ada umur dia. Mana yang tersebutnya ialah disyaratkan binatang yang hendak gerbek itu hendaklah sampai umur. Iaitu kalau unta umur masuk tahun yang ke-6. Unta tu kena umur 6 tahun. Kalau unta umur 6 tahun. Dia masuk tahun yang ke-6. Kalau lembu, kerbau, kambing sampai umurnya masuk tahun yang ke-3. Kalau biri-biri, kibah, sampai umurnya masuk tahun yang ke-2. Mana kata 2 tahun. Masuk tahun yang ke-2, iaitu 2 tahun. Janganlah ada pada binatang yang hendak dikorbankan itu sebagai kecacatan.
Jangan ada catat teh apa. Telinga rebeh ke, kaki kuku ke, ataupun ekor kudung ke, ataupun dia dah. Tak sarut saya. Kalau berjumpa lagu tu kena pilih. Habis tu kita nak gerbang ni tak ada kira apa ni uta, lembu, kubah dan biring-biring sana tu kita kena tengok cukup. Anggota dia cukup. Tak ada cacat apa. Tu dia. Iaitu janganlah ada binatang itu hendak dikerbankan itu sebagai kecacatan ataupun keaiban. Seperti terlalu kuruh. Kuruh pun tak boleh juga. Kuruh tak sepatut teh nyanyo ke lembu. Ambil lembu kuruh kekek mari. Terlalu kuruh. Lepas tu kurak. Ada kurak dia ada dah. Dia memang tak biasa tengok. Dia tengok hok molek belakang. Ya ada juga lembu kubah apa ni kurak ke panggil. Naik kurak. Dan yang buta yang kudung telinga ataupun ekor. Dan yang kudungnya apa ni kudung poho. Kudung poho dan yang gila yang terlalu tua. Lembu kubah tua berdoa pun tak jadi juga. Tak sepenuh orang panggil. Tidak. Sehingga tangkan semua giginya. Dia tua habis dah gigi patah habis dah. Tidak. Sebab itu kena pilih tu ya duduk dalam sempurna. Sepenuh daripada yang telah royak sani syarat-syarat tu. Nak gerbek kena lagu tu cara. Dan lagi pula hendaklah dikerjakan gerbek itu dengan dasar takwa. Takut pada Allah SWT. Firman Allah SWT, watlu alaihim naba'abna Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahdihima walam yataqabbalu min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Artinya, dan bacalah wahai Muhammad kepada mereka dan perkhabar anak-anak ada dengan sebenar, tetap kalau mereka masing-masing berkerbah satu kerbah maka diterima Allah kerbah salah seorang daripada mereka. Maaf nak gana je capur mari. Semua hidung. Salah seorang daripada mereka dan tidak diterima kerbah yang seorang lagi itu. Kata Ibni Abbas, gerbang yang tidak diterima itu ialah gerbang daripada hasil yang buruk. Duit nak beli lembu kubah saat itu, nak buat gerbang saat itu hasil daripada yang buruk-buruk. Manakala gerbang yang diterima Allah itu ialah gerbang daripada hasil yang baik. Dapat hasil yang bersih. Iaitu di kerban kambingnya yang gemuk dan baik serta berdasarkan takwa. Ia berkata, yakni yang kerbannya tidak diterima itu berkata, aku hendak bunuh engkau. Nak debel sangat ni. Ni aku nak bunuhmu ni, tak boleh. Masa kita nak gerbel saat itu. Tak boleh kata perkataan aku hendak bunuh kau. Jawab yang gerbelnya diterima itu, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya sesungguhnya Allah menerima korban dari orang-orang muttaqin.
Orang yang yakin pada Allah. Orang yang takut pada Allah. Yang ketiga, hendaklah berniat di dalam hati hendak bergerban tetap kalau mulai disembelihnya binatang kerbau itu, ataupun diniatkan dahulu daripada sembelihnya, seperti inilah kerbanku atau saja aku berkerban. Banyak tu lah. Ni kerban aku. Niat lah tu. Yang keempat, cara-cara gerban ni bagi orang laki-laki disunatkan menyembelih binatang gerban itu dengan tangan sendiri. Kalau orang jatuh, orang berani pas orang setengah-setengah tak biasa sembelih, tak berani nak sembelih, takut sembelih tak kena sarak, takut orang tekak ni, orang tu ni tak putus, ataupun tak kena bagi syarat ni, bimbang takut. Nabi menyembelih kerbau 2 ekor kibah dengan tangannya sendiri. Dan boleh diwakilkan kepada orang menyembelih. Kalau kita tak ada buat sendiri, kita wakil kepada orang sembelih tu. Diwakil kepada orang menyembelihnya. Seperti katanya, aku wakilkan aku menyembelih. Aku kewakilkan engkau menyembelih kerbau aku ni. Tak ada payah. Aku wakil demo, tolong sembelih kerbau aku ni. Ingat tu lah. Ini wakil. Dah. Kita tak boleh sembelih sendiri, kita wakil. Wi demo tolong sembelih wi. Dan sunat hadir tuai kerbau. Sunat pula dah. Tuai kena ada sekali. Kena mari tempat sembelih tu. Ada dia mau takut, tak boleh tengok darah, ada macam-macam tu, tak ada darah nak mana dia. Tapi sunat bagi tuai hak dari gerbai sana itu, sunat kena mari dengan sendiri semasa dia mau nak sembelih gerbai sana itu. Pada sembelih wakil itu, adapun orang perempuan, maka sunat baginya wakil kepada orang menyembelihnya, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Majmu'. Nabi menyuruh Siti Aisyah radhiyallahu anha membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ni Nabi suruh Aisyah baca lagu ni bagi orang perempuan. Alhamdulillah. Sudah mengajar mati sekalian. Di sisi sembelih kurbannya, artinya sesungguhnya semaya aku dan ibadat aku dan hidupku dan matiku bagi Allah Tuhan sekalian alam, dan tidak ada sekutu baginya, la syarika lahu. Dengan yang tersebut itulah aku diperintahkan, dan aku adalah daripada orang yang menyerah diri kepada Allah. Iaitu muslimin. Sudah mengajar mati sekalian. Yang kelima, wajib disedekahkan sebahagian daripada daging yang dikorbankan yang belum dimasakkan. Wi daging mentah-mentah dia panggil. Sedekah daging mentah-mentah tu terlebih molek deh. Wajib disedekahkan sebahagian daripada daging yang dikorbankan yang belum masakkan lagi. Wi mentah-mentah daging tu. Tetapi tiada harus diberikan kepada orang-orang kafir dan tiada harus dijamunkan mereka. Nak wi daging kerbau pada orang kafir tak boleh wi. Dan nak jamu pun tak boleh jamu. Kena jamu ambil benda lain mai jamu. Kalau kasih juga nak itu juga. Jangan ambil daging kerbau wi makan. Dia dah. Yang kena boleh berkorban dengan berkongsi harga binatang yang dikorbankan itu. Harus daripada 2 sampai 7 orang. Iaitu pada unta, lembu dan kerbau.
unta, lembu, kubah ni boleh 7 pergi. Boleh 7 orang. Tu dah. Dia mau nak berapa pergi, sekian ke 2 pergi, pakat kosi. Tu dah. Adapun kambing dan biri-biri tidak berkongsi harga sama sekali. Kalau kambing biri tu kena sore, ya, harga tak ada banyak mana sekali. Tu dah. Mana? Adapun kambing dan biri-biri tidak harus buat kongsi harga sama sekali dengan ittifaq ulama. Ani bin Abbas qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadara al-adha fastarakna fil baqarati sab'atan wa fil apa ni Allah wa fil ba'ir ashrah. Artinya daripada Ibni Abbas katanya adalah kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir. Maka datang waktu hari raya Kurban. Maka berkongsi kami pada seekor lembu. 7 orang. Dan seekor unta 10 orang. Hadis ni hadis Hasan. Hadis Hasan rawahu Tirmizi. Dan tidak berkongsi pada kambing, biri-biri dan kibah-kibah. Hanya tiap-tiap seekor memadanya bagi seorang saja. Kambing kibah tak sedap bagi 7 lah . Nama kata dia kambing seekor supaya dengan unta seekor ada. Dek bila ekor dak. Dia kecil besar tu. Unta dia boleh 7 sampai ke 10. 10 kursi 10 orang. Dan lembu kubah sana ni 7 orang. 7 gear. Begitulah. Sebagai peringatan demo dia buat sama-sama dah. Demo dia buat sama dah. Sebagai menjadi kenderaan kita di akhirat nanti. Tu dia ya baik dah. Ya sunat muakkad. Sunat muakkad. Dan berkenaan dengan hukum anak angkat. Anak angkat kafir, makan daging kerbau boleh kedak. Anak orang kafir yang belum balik dipelihara oleh orang Islam. Dia jadi anak angkatnya. Boleh diberi makan daging kerbau kedak. Jawabnya boleh diberi makan daging kerbau kepada anak orang kafir yang belum balik yang dipelihara oleh orang Islam sebagai anak angkatnya. Yang dipelihara dengan jalan istilah. Dengan jalan dengan jalan perintah dan pelihara. Jadi dia pelihara, dia jaga budak tu. Kerana anak orang kafir yang belum balik itu adalah mengikut pemerintah ataupun pemelihara. Mengikut orang belah dia. Mengikut tua dia lah, mudah-mudah dia ambil budak ni mari jadi anak akak mai pera. Halus-halus lagi. Jadi boleh makan. Tetapi ada setengah saat ni tu nak molek saat itu tak sewi makan lagi lah. Nak molek tu. Tu cara nak molek ni. Biar besar molek dulu akhir balik ke tak apa. Dan jika penjaganya ataupun peliharanya itu orang Islam, maka budak itu mengikut Islam. Kecuali dia sudah balik. Wa amma sira'u sibyanil kuffari min nahwi usulihim fala yan'akidu biha wa innama huwa istila'u summa in kana al-mustari musliman tabi'ahu fil Islam. Artinya, adapun membeli anak orang kafir, kalau beli anak kafir, yang belum balik daripada seumpama ibu bapaknya itu dah tidak terjadi, yakni tidak sah jual beli itu. Bahkan budak itu jadi miliknya dengan
hal istilah dengan jalan perintah ataupun pelihara sahaja. Kemudian kalau pembeli itu dengan Islam, nescaya budak itu mengikut Islam juga. Itu dia. Mengenai menyimpan daging kerbau. Jadi banyaklah daripada peminat-peminat dia tanya banyak perkara. Itu dia. Tak kedai kata anak zina boleh makan kedak. Anak zina tahu cerak dia kata dia anak zina. Boleh makan kedak daging kerbau. Ayah mak kita tanya puak-puak alim dia deh. Alim ulama sana itu ada mau mengaji pondok asal tu. Jadi dia kata boleh makan. Anak zina boleh makan. Kerana dia anak Islam juga tapi dia anak zina. Tu dia. Tu bukan anak kafir. Tu dah. Anak zina boleh. InsyaAllah deh. Lepas tu lagi pula daging kerbau. Ni dalam Facebook live kita ni lah. Dia mau tanya banyak lah. Ayah mak pun teruk nak jawab. Tak ada. Tanya marilah. Ayah mak boleh jawab selalu. Mengikut ilmu ayah mak. Dan kalau tak boleh jawab, ayah mak tangguh. Kena pergi cari, kena pergi mesyuarat dengan demo dulu. Kerana hukum ni, kalau rakyat silap habis. Seperti karung. Itu kena beringat Janganlah kita alimnya tak ada ilmu, jangan. Tidak. Lepas tak boleh gaduh. Kalau kita tahu dah pun untuk wawih tadi tu, tak boleh gaduh jawab. Kena pergi cari alasan hukumah, baru boleh jawab. Sana anak zina, boleh makan kerbau. Lepas tu, natu ni, bak Ismail. Bila-bila sana itu kita jawab bila-bila deh. Dia kecek buku kerbau. Tapi dia bersangkut paut dalam keluarga juga ni pun. Kau ingat ni ayah mak kadang-kadang ingat lupa tak ada tanda apa dah. Tanda-tanda cari tak temu. So lagi kata natu tiri. Natu tiri dengan tuk tua tiri. Itu dah. Jatuh ke dok Ismail. Pandai dia mau tanya tu. Dia ada sungguh kalau lagu ni. Tak tahu. Kena tanya pasal dia. Jadi bermakna kita natu dengan tuk tua tiri jatuh. Apabila tepuh jatuh Ismail. Kerana dia berdinding dah. Itu dia apa ni sengai. Cara talian sana itu. Dia tak serupa dengan anak tiri. Dia natu. Jadi dia jauh sengai sikit. Tanya apa ni, Ustaz mak kita, iaitu Tok Khotik, masjid besar kita tu. Dia orang pondok asal. Dia ilmu banyak. Dia boleh tasrih. Ayah mak pun boleh dia. Tak iman nikmi. Ramai lagi lah. Ayah mak adalah tempat nak syarat dengan cara cepat sana itu. Kalau ayah mak tak faham, ayah mak tanya apa nama ni. Tidak. Lalu tu sedang mengenai mati. Lepas tu apa lagi? Ada yang tanya bahawa ni masa tak ada dah. Terlekat dah. Anak tiri. Natu tiri dengan tuk tua tiri. Jatuh ke dak Ismail. Jatuh. Itu dah. Lepas pada tu, apa lagi? Tak apalah, kalau ingat kita jawab lagi pula. Masa sepuh habis dah. Soalan demo saat itu. Dan berkenaan hukum anak akak rakyat dah berkenaan dengan menyimpan daging kerbau. So lagi. Daging kerbau saat itu, dah mau duk pindah tu. Pamai beli daging ni di jalan ni, di Kota Baru ni. Pas boleh pindah kedak daging kerbau tu. Tu, molek tanya molek. Jadi nak molek sana itu ya bagi situ dah. Tu dia. Tetapi dia ada peluang, ada amaran kata lola ni apabila ni hak hadis belakang ni. Bukan kecek khayali dak. Kenapa lo ni orang kita ni dapat kemudahan banyak dah. Dan lagi daging kerbau pun mewah dah. Bolehlah kita nak buat balas mana saat itu.
Nak kata dulu itu tak boleh dengan kerana dari gerbang sikit. Dari gerbang sikit kena mustautin dulu di dalam kampung dekat jiran-jiran tu dulu. Baru kita nak pergi pada luar kampung. Tidak. Kita bagi. Seperti mana kita adik-beradik. Adik-beradik susah sama lagi beradik adik-beradik dulu. Sementara nak pergi ke demo sana tu. Ni cara tertib Islam ni comel benar. Tak comel kerana agama Allah SWT. Itu dia. Kita kena taat setia kepada Allah SWT dan Rasul. Mudah-mudahan kita dapat balasan yang baik daripada Allah dan Rasul. Ialah dapat pahala-pahala yang sempurna dan dapat balasan yang baik. Tak lain tak bukan serga dan serga. Lepas tu berkenaan dengan menyipir daging gerbek itu. Berkenaan dengan menyipir daging gerbek itu eloklah. Mana kata ayah mak nak bawakan dua hadis. Iaitu hadis pertama an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulu ahadukum min lahmin, daripada daging udhiyatihi fawqa salasati ayyam. Artinya daripada Ibni Umar, hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan makan seorang kamu daripada daging gerbangnya lebih daripada 3 hari. Masa tu. Taruh boleh jangan lepas pada masa 3 hari. Ni daripada Ibnu Umar. Ni hadis sahih riwayat oleh Tirmizi. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka diharuskan pada hari kita ini menyimpan lebih daripada 3 hari dan memakannya bila mana masanya dikehendaki. Kerana sekarang ada banyak orang berkorban. Nabi SAW haruskan pula menyimpannya lebih daripada 3 hari. Bagaimana sebut di dalam hadis Buraidah. Dan hadis yang kedua, an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an luhumil adahi fawqa salasin liyatas'a zuttaun ala man la tawla lahu fakulu ma badalakum wa at'imu wadkhiru. Artinya daripada Buraidah katanya, kata belah mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aku tegahkan kamu daripada makan daging kerbau mu itu lebih daripada 3 hari. Makan dari gerbau tu lebih daripada 3 hari. Nabi tegah tu. Kenapa? Sebab pun aku tegahkan itu kerana melegakan orang kaya. Apabila banyak gerbangnya, ditaruhnya, disipirnya untuk kesenangannya dan menjadi kesepitan kepada orang miskin. Nabi kata kalau semasa tu dia orang gerbang tak ramai. Pas orang kaya saat itu ambil taruh sipir, nyanyi orang miskin. Lalu itulah baru kerja ni pula diharuskan sipir boleh banyak hari supaya nak beri kemudahan pada orang kaya. Sabit banyak orang gerbang. Daging tu banyak dah mewah. Untuk sapa kepada orang miskin. Tak itu orang miskin berok. Kalau buka peluang lagu ni, orang kaya ni sembelih je bagi orang miskin sikit, pada dia taruh dia banyak. Kadang-kadang bagi tak rata kepada pakai miskin. Lalu tu semasa tu tak boleh taruh. Daging tu lebih pada 3 hari. Dan lagi pula kena bagi serta-merta daging mentah-mentah. Ada setengah demo mai gula dulu. Takut nyanyong demo nu. Demo pun nak makan selalu dah kata.
Kalau bui daging sana mana nak gemeknya mana nak ambil repah mana pula. Tidak. Berbagai-bagai situ. Tetapi molek sekali sana itu ialah bui daging betul-betul. Ikut dia bebas. Dia nak buat sup, nak buat gapo, nak makan sana itu. Bagi orang miskin ikut bebas dia. Tidak. Tidak. Dia muka renuh kita tengok wajib sunat makruh haruh haram. Jangan sampai ke haram lah kita buat apa-apa ni. Mana kata haram ditegahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sini pengajar mati sekalian. Bak gerbeh Bak gerbeh saat itu kita pergi sikit lagi. Untuk dimakankan lebih daripada 3 hari kerana sebab tegah telah hilang dah. Orang panggil kata hadis ni menasahkan hadis tu. Hadis telah wayak mari tadi tu menasah. Lah ni kena pakai hadis ni. Hadis kata boleh. Nak taruh siapa bulan-bulan pun boleh. Itu dia. Ni kenapa? Kerana daging kerbau tu mewah. Lepas pada tu nak pindah, nak pergi sedekah pada luar daripada tempat kampung halaman kita pun boleh, harus. Seperti mana Allah ni di Malaysia, di mana daging pakak-pakak dia ambil ada serekat, ada pusat jaya sana itu, pakak. Apa ni? Gerbang diri sendiri, gerbang dengan tenaga itulah. Ambil daging tu gerbang pakak lapah-lapah, buh jabe, lapah jabe. Atau pergi keluar negeri mana yang susah. Malaysia ada buat. Nah, tu dia. Ada cukup dengan orang mengatakan apa cukup. Kerana mewah. Dulu itu kena sepenuh ke dalam kampung halaman dulu. Ni tertik bukan main. Hak tu isih ni siap molek belakang dah. Tak gitu duk gaduh ke jauh ke dekat dah berak. Ni tak sah. Islam tak sah situ. Lalu tu kita kena jaga. Jaga apa ni tertib ni kena jaga. Dan tidak harus disedekah kepada orang kafir. Kasih secara mana tak boleh. Daging gerbang ni untuk Allah. Pendek kata daging al-muttaqin. Taqwa, daging taqwa. Buat kerana Allah, untuk Allah. Untuk orang Islam semua. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya itu dan darahnya. Tetapi yang sampai kepadanya, apa ni? Kebekat teh ada. Dan takwa kamu itu. Kebukti dan takwa kamu itu. Habis. Lebih kurang saat itu. Kalau ada berapa lagi, bahasa kata cukup dekat dah ni. Daging gerbang mana-mana tahun pun duk gaduh dengan harga ni semua. Malah mana we kalau tuai tak pergi boleh tak. Tak ada apa tuai tak pergi. Tapi sunat kena pergi semasa nak sembelih saat ni tu kena pergi. We ada bersama di tempat sembelih tu. Itu sunat. Mengikut kemampuan masing-masing dah. Sampai tu hukum Islam tak lain tak bukan. Masa kita pun tak banyak dah ni. Sehabis-habis mudah. Sehabis-habis mudah kalau kita mengaji, kita belajar dan kita berjumpa dengan masalah-masalah saat itu, kita kena tanya. Kalau kita tak pandai, kena tanya orang alim. Orang yang tahu sungguh. Kenapa? Kerana kita buat amal saat itu, nak dapat pahala di akhirat nanti. Kalau buat sia-sia, buat apa? Lalu tu minta jauh. Buat dengan ikhlas. Jangan buat dengan takabur. Jangan buat nak balah bandai. Aku orang ada, mung orang tak ada. Banyak dah berlaku keadaan lagu ni. Maaf batuk. Mari malam ni ya. Mulai hujan tik semalam ni. Hujan lagi pas duduk bilik air pula. Pas panas, buah panas pion mari sejuk lalu tak ada nak tukar udara. Tu dah. Lalu tu ada kalau dia mau kuat, dia mau tubuh sihat sana itu, tak apa nak jadi mana. Ayah mak pun sebut kata ayah ada letih. Sehari-hari tak ada gadu-gadu lah, letih. Supaya semua.
Kena menanak, kena menyipir, kena apa sendiri. Kadang-kadang beradu, tak berat berdoa beradu dulu. Setampuh menyipir rumah dan bagai-bagai lah. Mana apa ni, layak isteri di rumah lagi. Mana cucu lagi. Jadi mana kata supaya semua juga. Duk semua balas nama lah tu. Buat belakang. Kerana kewajipan kita. Bukan kesalahan kita. Begitulah. Kalau ada kurang sepenuh malah mana hari ni, maaf lah kepada Ayah Mak banyak-banyak. Tapi Ayah Mak tak sewi putus. Apa ni, ruangan ni, batuk sikit sebanyak sana tu kena maaf lah weh. Deh. Lama mana Ayah Mak boleh buat, Ayah Mak buat. Mereka duk terguling tak ada arah. Deh. Lepas tu, bagi puak-puak kita semua, kena usaha dah. Ambil lah contoh teladan yang baik. Supaya kita ni boleh dapat keberkatan bersama. Sebab tu tak lain tak bukan, kita kena perapat dengan orang alim ulama. Dengan ustaz-ustaz. Dengan orang tahu agama saat itu. Kita boleh ada sikit apa, kita boleh tanya, boleh hukum masalah. Kalau buat dalam gelap, banyak dah mau terkejut. Allah. Duk buat lama mai dah tak kena ni. Tu dah. Tak kena tak apa, kita tak tahu. Lepas tu dah tahu tak boleh kena buat dah lah. Tu dah. Kerana Allah terlebih adil. Allah dia suluh di hati tu. Tak ada suluh situ sini tak. Kalau hati tu kerana Allah bersih saat itu, itulah dikehendaki Allah SWT. Iaitu ikhlas. Ikhlas kerana Allah SWT. We hidup ikhlas. Sedang pendengar mati sekalian. Ikhlas bulat getar dengan Allah. Serah diri kepada Allah sebulat-bulat. Tidak. Tapi syarat kena buat. Kena buat. Semaya sudah serah pada Allah SWT. Kerana apa kita tak sempat nak tahu sepenuh tak sepenuh. Kadang-kadang tengah semaya nak-monaknya bersempai mari. Tidak. Dan atau lain-lain ujian dia lah semaya tu banyak. Lalu tu lepas semaya, lepas buat gapo-gapo, patutlah kita berdoa. Semua kerjaan kena berdoa. Sebelum pada nak pergi berdoa. Minta selamat, minta berjaya dalam kerjaan. Sudah tu kalau dapat kejayaan, terima syukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Yang mana telah beri kenaan kepada kita hari ni. Berjual laku sungguh alhamdulillah. Nak minta laku sama tu dia. Nak pergi kena berdoa. Kelik mari terima syukur berdoa. Nak pergi minta rayuan. Supaya mak tu baik mari. Minta ya Allah, minta petunjuk jalan yang sebenar. Lepas pada ni sudah pada ni saat itu dia tengok ya mak tengok dalam live book gapo. Allah alhamdulillah terima kasih. Mari terima kasih kepada ya mak. Ni panggil Hasim maksud. Kita kena berdoa juga. Terima kasih ya Allah. Mana ilmu kita beri tu demo pahal dah weh. Mari terima kasih. Ni ada setengah-setengah dalam live book kata, duk dengar ya mak semua saat itu seolah senang hati masa wa amal sepenuh dia kata. Seolah patut ayah mak sana itu bui satu pokok kayu hijau dia kata. Dapat boleh pakai guna tupai naung ayah mak, tupai naung Allah SWT. Boleh duduk di bawah kayu yang subuh sana itu sejuk lepas dia kata dapat manfaat. Ni panah peminat kita alhamdulillah. Lepas pada tu kita nak tengok sikit. Ni daripada Araya Samak tidak. Tahun time yang ju cak fang kap me prachamแต่ตอนนี้แม่กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลายฮิรtak apalah. Terima kasih pada Araya Samak ni. Ni an saya ni mana. Salam ayah mak,ฟังayah mak ทุกวันเลยฟังแล้วต้องปฏิบัติด้วยLepas tu ni daripada Nurun Nadia. Cik Lah. Salam ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Yasik Semai. Salam ayah mak. Panas salam belakang weh. Jawab sekaligus semua tadi tu. Lepas pada tu Wani
Tirokoi. Ayah mak เนื้อกระบาลเก็บไว้ได้กี่วันเก็บไว้ได้ตลอดชีวิต tidak. Tak duduk ayat dah. Kata ada hadis Nabi dia menasahkan apa? Kerana lah ni mewah. Pakak gerebai ramah lah ni pas lembu kubak. Daging pun banyak. Boleh sipir. Boleh sipir selama-lama. Nak pakak, nak apa masuk dari jelajah. Yang mak pergi Mekah ni ada beli peti sejuk untuk daging. Boleh makan tahun tak apa tu. Tak habis tahun tak apa tu lagi. Kerana duduk Mekah ni susah. Ya payah juga nak beli apa ni. Untuk kejawi kita ni lah. Dia mau pergi gerebai dah tu. Kita tunggu tempat gerebai tu. Ayah mak tak ada pergi. Dia nak pergi juga. Tak, tinggal mak uang tak boleh. Kau duduk Mekah. Lepas tu ayah. Lepas tu. Dia mau pakak pergi lapah ambil hari tu. Klik mari. Buku dalam cekeng. Tu cekeng. Boleh makan tahun apa tu. Tidak. Boleh. Terima kasih Wani Tirokoi dia tanya kata pergi gerbang ni boleh taruh apa hari. Macam penarik. Tidak. Ni Abah Nara. Salam ayah mak. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam. Fang talot.แล้วขอให้อายะมะบอกเรื่องดื่มน้ำ5 แก้วเพื่อรักษา11โรคที่อายะมะเคยบอกดื่มแล้วได้ผลจริงๆ Masya Allah Alhamdulillah. Tu jangan lupa tu dek Abbas Naratiwat. Dia amal yang mak besar royak kata boleh jaga 11 penyakit. Minum air ni air 5 gelas teh sepagi sebelum pada makan apa-apa tiap-tiap hari. Penyakit buah pinggir pun tak ada, penyakit kecil manis tak ada, nak menahan penyakit kecil manis, penyakit darah tinggi, lepas tu penyakit jantung, lepas tu air kenyal jantung. Kita tak khabar belaka tu. Tapi amalan ni dek ni ya jinjan mari. Wi tegas saya kata dia beramal turut ayah mak sana tuดื่มแล้วได้ผลจริงๆมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ที่รอคอยเนื้อกระบาลของเขาให้เก็บไว้ได้นานไหมล่ะboleh taruh selama-lama insya-Allah. Nerusmi samaเนื้อกระบาลสามารถapa ni sedekah และให้กินแก่ลูกซินาได้หรือไม่สามีก็อยากได้boleh tak ada apa ขอความชัดเจนค่ะสงสารเด็กboleh makan tidak. Dan lagi pula salam tuan guru ayah mak aduh tuan gurunya masya-Allah alhamdulillah minta berkat rau au huwa yaknya kam kuah mereka panggil huwa Pala lembu. Au huwa sedekah hai kon ada ni. Hai kon molek ได้ไหมอะไรคนโมเลให้คนboleh ได้ไหมให้คนโมเลให้คนsembelih sedekah wira sembelih hai kon moleh hai kon moleh kecek larap pandak sengak wira orang sembelih boleh tak ada apa yang kita sedekah tak ada apa dan lagi pula le upah ได้ไหม boleh upah. Selamat pagi ayah mak,ขอให้อายุยืน terima kasih. Nisania ding rezeki เพิ่มพูน aduh kok mana duk rezeki เพิ่มพูน berkat molek dah. Hani Sufian Selame. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ni ramailah pakak mari. Patut ada gapo tu jangan lupalah kita kena duduk dengan pakak yang baik. Dan kita mengaji dah tahu hukum hakam dah kita pakak beramal. Mudah-mudahan
kita dapat hidayah dan taufik daripada Allah SWT di atas pimpinan Allah dan jaga Allah. Akhir sekalinya ialah sergah Allah SWT. Hari ni tak lain tak bukan, ada salah silap maaf daripada jemaah hari ni, batuk banyak sikit ni. Tapi tak berjakit, jemaah duk kecek sini ni, demo duduk dan tak, yang tak tubik daripada terotak dah. Tak tubik pada radio. Minta selamat sepenuh belaka. Patut jangan lupa lah, kita hijrahkan diri kita, baki diri kita, duduk di dalam iman dan amal dan beramal yang soleh. Itulah ahli surga Allah SWT. Hari ini sekadar sekat ni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi